Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa khabar semua? Pak Yah harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Pak Yah nak bincang tentang Rare Earth Element ataupun REE. Dalam bahasa Malaysia dipanggil nadir bumi. Kebelakangan ini banyak sangat Pak Yah tengok news feed berkenaan Rare Earth di Malaysia itself, belum lagi di dunia. Banyak kaitan tentang kecurian REE di Bukit Canggang, di Sek, Kedah. Di sana 54 pekerja ditahan kerana mencuri REE. 2 warga Cina dibawa masuk sebagai pekerja ikhtisas. Isu sijil ekspor tidak pernah dikeluarkan untuk REE ini. Kemudian berita kedua, 60 lombong haram di Malaysia, kebanyakannya di Kedah dan melombong Rare Earth. Ini Harian Metro Mei 8, 2023. Ada satu berita daripada utusan yang headline dia, satu lagi kawasan lombong haram di Negeri Sembilan. Ini pun ada kaitan dengan Rare Earth. So, tuan-tuan, Pak Yah nak tanya, apakah itu Rare Earth Element? Bagi sesiapa yang belajar chemistry atau fizik dulu, tentu ingat satu table yang kita panggil periodic table. Ia terbahagi kepada, ke atas sana, 2 kotak yang besar. Kemudian ada satu kotak kecil bawah. Kotak kecil yang bawah tu ada 2 line. So line yang atas tu dipanggil lantanite, dan dicampur dengan 2 elemen di atas tu menjadikan Rare Earth Elements. Kerana yang 2 di atas tu dia punya property dia sama dengan yang kat bawah ni, sama dengan lantanite tu. Sebab tu dia dikategorikan sebagai Rare Earth Element. Rare Earth Element terbahagi kepada 3 kategori: light RE, medium RE, heavy RE. Untuk pengetahuan, light RE banyak di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Contohnya amang yang hasil daripada bahan buangan tin. Masa dulu biji timah dulu, bila kita bahan buangan dia, ada light RE kat situ. So light RE harganya rendah, mudah dia dapat. Medium RE harganya sederhana, mudah juga dia dapat. Tapi heavy RE harganya sangat tinggi. Kerana apa? Kerana sangat susah untuk dia dapat. Kini kita sedang menghadapi Industrial Revolution 5.0. Sekarang apa yang kita lihat? High speed train menggantikan train biasa yang cok. Taksi dah digantikan dengan flying machine yang driverless, tak ada driver. Kereta elektrik menggantikan kereta yang menggunakan minyak petrol atau diesel sebagai bahan api. Artificial intelligence berada di hujung jari, dalam gadget macam dalam handphone kita ada, dalam komputer kita ada. Kita lihat manusia berlumba-lumba membuat eksplorasi ke bulan, Marikh dan lain-lain planet. Sekarang ini ribuan satelit sedang mengelilingi bumi kita untuk menyampaikan contohnya internet message, data yang sampai melalui satelit. GPS menggunakan satelit, tentera menggunakan satelit. Kemudian kita lihat sekarang ni peperangan. Contohnya baru ni peperangan Ukraine bersama Rusia. Apa yang kita lihat ialah penggunaan drone yang berlebih-lebihan. Kerana drone harganya murah berbanding dengan fighter jet. Contohnya F-35 berapa ratus juta. Drone menggantikan fighter jet dan bombers. Lasers dan hypersonic missile menggantikan meriam, senapang, machine gun, kereta kebal dan lain-lain. Kita nampak tak? Dengan teknologi yang canggih ini, apakah satu bahan utama yang diperlukan oleh semua alat-alat yang canggih yang Pak Yah sebut tadi? Jawapannya ialah Rare Earth Elements, REE, ataupun nadir bumi. Contoh, satu jet pejuang F-35 Amerika, inilah jet pejuang yang paling canggih sekali menurut Western media. Satu jet pejuang F-35 perlukan 427 kg RE. Pak Yah sebut RE je lah, Rare Earth. Satu submarine Virginia class memerlukan 4.2 metrik tan. Bukan kilo lagi dah. Satu turbin angin 1 megawatt memerlukan 171 kg RE. Penggunaan smartphone, speakers, headphone, digital camera, komputer hard disk, fluorescent LED light, flat screen TV kita tu, computer monitors, electronic display, net, turbin angin, kereta elektrik, satellite, catalyst dalam petroleum exploration.
MRI dalam magnetic resonance scanner dalam kesihatan kat hospital, pembuatan kaca dalam pembuatan alloy. Itu kegunaan awam. Dan kegunaan tentera yang lihat di atas, night vision goggle yang bila tentera dia untuk berperang waktu malam, dia boleh nampak musuh dia dengan night vision goggle. Precision guided weapon, maknanya dia dari sini 3000 km tepat kena. Communication equipment yang digunakan oleh tentera, GPS yang digunakan oleh awam dan juga tentera. Bayangkan semua teknologi ini memerlukan rare earth di dalam reka bentuk mereka. Kenapakah dia dipanggil rare? Rare ni maknanya susah nak dapat kan? Kalau sebenarnya dia terdapat di seluruh dunia, banyak di banyak benua. Cuma dia senang bergabung dengan elemen lain. Contohnya cerium dia bergabung dengan iron, bergabung dengan, ia memerlukan proses refining yang rumit bagi mendapatkan setiap elemen itu pada ketulinan yang sesuai untuk proses pembuatan, untuk manufacturing. Bermakna proses pelombongan memerlukan bahan mentah yang banyak untuk menghasilkan elemen yang sikit. Jadi mungkinlah kita terpaksa potong satu bukit untuk dapatkan 100 kilo je bahan dia. Kalau rare earth ni kita ambil contohnya cerium, CERIUM, dia punya bahan dia terdapat dalam ni ialah 60 parts per million. Itu paling tinggi tuan-tuan. 60 bahagian untuk 1 juta bahagian. 60 je dapat. Kemudian yang paling susah nak dapat ialah thulium, THULIUM, 0.5 parts per million. Bagi tiap-tiap 1 million bahagian, hanya ada 0.5 saja thulium ini. Jadi bayangkan tuan-tuan, kawan-kawan, kita nak proses dia macam mana. Dan kebanyakan REE dihasilkan dengan proses solvent solution. Baik, negara manakah pengeluar yang tinggi? 90% dikeluarkan oleh People Republic of China, 0.21 juta metrik tan setahun. Lain-lain dihasilkan oleh USA, Australia, Myanmar, Thailand. Dan kita lihat pada reserve ya. China, People Republic of China, Beijing, dia ada 44 million metrik tan rare earth di China. Kebanyakannya di Mongolia dan juga di selatan China. Vietnam, tuan-tuan terkejut, ada 22 juta metrik tan deposit. Nombor 3 Brazil, 21 metrik tan. Rusia 12 metrik tan, 12 juta metrik tan. Kemudian Australia, kemudian USA. Dan untuk pengetahuan terbaru YB Nick Nazmi, Menteri Perusahaan Utama, mengumumkan dalam Parlimen, Malaysia ada 60 juta metrik tan reserve atau deposit rare earth di Malaysia yang bernilai RM809, tuan-tuan agak berapa? Bilion, 809 bilion RM nilai dia. Potensi Malaysia ni sangat besar, tetapi jangan shock sendiri je. Tunggu dulu, kita tahu apa masalah dengan rare earth pelombongannya nanti ya. Sekarang ini, oleh kerana dunia sedar bahawa rare earth ni diperlukan dalam semua alat-alat canggih moden, yang mana diperlukan untuk sepertinya kita faham barat, negara-negara moden, diorang nak apa? Teknologi hijau. So maknanya menjana elektrik dengan hidro atau dengan turbin angin, menggunakan angin dengan hidro atau dengan matahari. Teknologi ni semua dengan kereta pun nak kereta elektrik, memerlukan rare earth yang banyak. Jadi masing-masing berlumba-lumba untuk explore rare earth yang ada di negara sendiri. So baru-baru ni Pak Yan nampak Sweden dan Norway membuat pengumuman bahawa mereka berjumpa dengan million jugalah juta metrik tan rare earth deposit. Baik, sekarang ni kita pergi kepada masalah perlombongan. Di Malaysia, untuk semua logam, semua galian, bahan galian adalah milik negeri, tiap-tiap negeri. So sebab dah ada satu rang undang-undang yang telah diterima pakai oleh 10 negeri di Malaysia kecuali 3, Sabah, Sarawak dan Perlis, yang belum sign benda ni. Semua biji apa-apa yang terdapat tanah adalah milik
kerajaan negeri, bukan federal. Dan kalau tanah tu ada tuannya, contohnya sebuah estate, biji yang terdapat situ masih milik kerajaan negeri, bukan milik Sandabi. Cuma dia cuma ada hak untuk melombong. Dia kena minta daripada kerajaan negeri bagi list untuk melombong. Pertama sekali ialah kerana kena ada lesen exploration. Untuk cari dulu, lombong exploration dikeluarkan oleh Jabatan Galian dan Geoscience, yang mana adalah kerajaan pusat. Kemudian dia dah kaji, memang dia nak melombong kat situ, dia kena minta pula lesen. Nombor 2, dia kena dapat EIA, Environmental Impact Assessment, yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Environmental. Bila dah lulus, Jabatan Environmental meluluskan lesen EIA, Impact Assessment, maknanya dah buat kajian, dia tidak akan impact apa-apa kepada persekitaran, kepada kampung dan lain-lain. Baru akan Jabatan Galian akan isu lesen perlombongan. Kemudian kerajaan negeri akan keluarkan leasing agreement kepada syarikat yang nak melombong di situ. So kalau kita tengok di sini, mungkin boleh berlaku pertembungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, seperti yang kita lihat sekarang. Apabila bahan tu dieksport, ada export tax yang tu akan diambil oleh kerajaan pusat. So kita nampak di sini ada bahagian kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Cuma ini Pak Yah sendiri, personal opinion. Kalau kita tengok rare earth punya nilai 809 bilion, dan kalau kita serah kepada tiap-tiap kerajaan negeri untuk buat apa yang dia suka, nombor satu, Pak Yah takut dia tidak ada keseragaman. Jadi pendapat Pak Yah ialah perlu ada satu agensi seperti Petronas untuk menguruskan hasil rare earth ini, dan kemudiannya untungnya dibahagikan balik kepada negeri-negeri masing-masing. Sebab ia memerlukan ekspertis yang tinggi, ia memerlukan SOP yang sangat tinggi, yang mana Petronas contohnya telah biasa dengan SOP yang tinggi ini. Dari segi keselamatan, dari segi pelaburan, dari segi tenaga profesional, semuanya sudah ada pada Petronas. Ataupun mungkin kita akan wujudkan sebuah agensi yang baru yang serupa dengan Petronas, yang mana boleh letakkan tenaga profesional di situ untuk mengusahakan rare earth element di Malaysia ini. Ini personal opinion Pak Yah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada opinion sendiri. Sila letak dalam ruang komen di bawah. Apakah masalah perlombongan dan refining? Nombor satu masalahnya ialah oleh kerana rare earth ini memerlukan tanah yang besar, sumber yang besar untuk mendapat hasil yang sikit. Maknanya mungkin kita terpaksa potong bukit, dan bukan saja bukit, mungkin gunung. Terpaksa korek tanah yang begitu banyak untuk mendapatkan beberapa tan saja daripada rare earth ini. Pokok terpaksa ditebang, dan apabila tebang berlaku erosion, tanah akan turun dibawa oleh air hujan masuk ke sungai membanjir, menyebabkan banjir kawasan kampung, kawasan bandar, kawasan semua yang kawasan berdekatan. Kemudian contamination dan alteration soil profile tanah tu mungkin akan berubah. Profil tanah berdekatan dan profil tanah di lombong itu akan berubah. Kemudian pertambahan noise, bunyi yang kuat. Sebab lombong akan memerlukan jentera yang banyak, semua. Dust, habuk. Dan lagi satu ialah emission lah. Sebab mahu tak mahu, ini adalah fakta, perlombongan dan refining of rare earth, begitu juga biji timah sebelum ni, menghasilkan bahan buangannya ialah elemen yang bernama thorium, elemen yang bernama uranium. Kalau uranium, apa yang terus sampai kepada kita, apa yang terus kita ingat ialah tuan-tuan? Nuclear power, nuclear bomb menggunakan uranium 235, 238. Radioactive material. Walaupun dia punya kuasa radioaktif itu lemah, tapi yang ditakutkan seperti yang mana telah berlaku dengan penduduk di Kuantan, di Gebeng, mereka buat demo. Ada juga NGO yang di belakang, ada juga orang politik masuk belakang mereka buat demo. Kerana apa? Kerana mereka takut bahan buangan ini, radioactive material ini. Mereka demand supaya bahan buangan ini dibawa balik ke Australia. Kecuali
Linus boleh menunjukkan bahawa dia ada cara untuk mengandungkan bahan radioaktif ini supaya selamat, supaya dia tak turun ke bawah, tak meresap ke aliran air dan terus masuk ke sungai, dan terus sebab air minuman kita datang daripada sungai. Jadi itulah yang menjadi ketakutan. Bila China menguasai 90%, apakah risikonya pada negara yang nak melombong dan nak refine rare earth ni? Nombor satu, teknologi. Bukan senang nak buat teknologi refining. Hanya ada pada China dan ada pada Australia sekarang ni. Linus tu kebanyakan Australia. Kedua, harga. Sebab bila China kontrol, dia boleh kontrol harga. Jadi kalau hari tu Linus sampai nak tutup, tahu tak? Sampai nak bankrupt kerana apa? Kerana harga. China turunkan harga supaya Linus tak dapat untung. Sampai sekarang ni Linus tak pernah bayar dividen kepada pelabur dia. Dan satu lagi yang berlaku ialah 2014 itu Pak Yang rasa kapal trawler, kapal ikan yang penangkap ikan Jepun langgar kapal Navy China. Dan apa yang China buat ialah, China stop ekspor ke Jepun. Bila China stop ekspor ke Jepun yang mana pembuat bahan-bahan elektronik, bahan-bahan canggih ni, dia terpaksa cari sumber lain, terpaksa cari Linus. Dia cari Linus, sampaikan dia melabur dalam Linus. Sampaikan kalau dia melabur, dia tak dapat untung pun dia tak kisah. Janji dia dapat supply. Janji industri dia boleh terus berkembang. So, di situlah tuan-tuan dan puan-puan, Pak Yah dah bagi lebih kurang 360 degrees berkenaan rare earth ni. Bagi orang yang minat nak jadi pelombong, bagi orang yang minat nak buka industri, bagi rakyat Malaysia sendiri, bagi pengundi-pengundi sendiri, kena tahu di manakah kuasa federal, di manakah kuasa negeri. Apa yang kita perlu buat keputusan dengan baik bila sampai waktu nanti. Okey, baik. Setakat itu sahaja. Jikalau rasanya video ni bagus, mohon like, komen dan share dengan kawan-kawan semua. Sebab ini adalah Pak Yah akan buat banyak lagi siri macam ni, siri penerangan, supaya kita dapat membantu pemahaman rakyat Malaysia sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.